Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Aziz Yasani bin Wan Muhammad Nur, nombor matrik 069142. Jadi pada kali ini kami akan membincangkan mengenai hadis ke-30 yang bertajuk batas-batasan Allah SWT. Bagi matan hadis ke-30 berbunyi, An Abi Sa'labah Al-Husyani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraid fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakataan asya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhasu anha. Hadis Hasan riwayat Ad-Darqutni wa ghairuh. Yang bermaksud dari Abu Sa'labah Al-Husyani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu menyepelekannya, dan Dia telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah engkau melanggarnya, dan telah pula mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya. Dia juga mendiamkan beberapa hal kerana kasih sayangnya kepada kamu, bukan kerana Dia lupa, maka janganlah engkau membahasnya. Yang bermaksud dari Abu Sa'labah Al-Husyani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu menyepelekannya, dan Dia telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah engkau melanggarnya, dan telah pula mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya. Dia juga mendiamkan beberapa hal kerana kasih sayangnya kepada kamu, bukan kerana Dia lupa, maka janganlah engkau membahasnya. Daripada hadis Hasan diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan lain-lain. Hadis ini mempunyai banyak hikmah, seperti mana yang dikatakan oleh para ulama mengatakan bahawa hadis ini sangat penting kerana mengandungi beberapa jenis hukum Allah Ta'ala. Syekh Atiyah bin Muhammad Salim rahimahullah berkata, Hazal hadisu ya'tabiruhu ulama' ya hadis min ajma'il hadis li uhkami syariah, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama ahkami syariah kullaha ilai faraid wa hududin wa nawahi wa muhatin wa la yujadu hukmi fi syar'i illa wa huwa dakhilin tahta qismin min hazihil aqsam wa liza yaqulun wa ajma'u hadisin li ahkami syariah. Para ulama mengambil iktibar daripada hadis ini bahawa hadis ini telah mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum syariat, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membahagikan semua hukum syariat kepada yang pertama faraid, kewajipan, yang kedua hudud, larangan dan perkara yang dibenarkan. Tidak boleh mewajibkan dalam hukum syarak melainkan ia meliputi bahagian-bahagian undang-undang ini. Oleh itu mereka berkata hadis ini telah mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum syariah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan daripada hadis Abu Sa'labah akan didapati hukum-hukum Allah Ta'ala dibahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama perkara haram, yang kedua perkara wajib iaitu perkara fardu, yang ketiga hudud yang merupakan batasan Allah, yang keempat yang belum ditentukan hukumnya. Hadis ini adalah asas yang besar bagi prinsip agama. Beliau berkata, diriwayatkan kepada sebahagian ulama bahawa mereka mengatakan bahawa tidak ada satu pun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus mengumpulkan pokok-pokok ilmu dan cabang-cabangnya berbanding dengan hadis Abu Sa'labah. Kata Ibn Sam'ani, sesiapa yang mengamalkan hadis ini akan mendapatkan pahala dan selamat daripada azab. Hadis ini menegaskan agar kita tidak meremehkan kewajipan Allah SWT. Memandang remeh kewajipan adalah tanda cacatnya akidah dan lemahnya agama seseorang, seperti menangguhkan solat tanpa sebab syar'i. Perkara remeh-temeh ini berlaku bermula dari melambatkan pelaksanaannya, tidak konsisten dalam melaksanakannya, dan sudah tentu perkara yang paling teruk ialah meninggalkannya. Golongan Murji'ah pula menyatakan bahawa meninggalkan kewajipan adalah dosa yang menyamai dengan dosa melaksanakan yang haram. Walaupun kedua-duanya tidak sama, kerana melaksanakan yang haram dengan sengaja tanpa sikap membenarkannya adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral. Sedangkan meninggalkan kewajipan bukan kerana kebodohan atau alasan adalah kufur. Dalil yang menjelaskan ini adalah tentang kisah Nabi Adam dan Iblis, dan tentang ulama Yahudi yang mengakui kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka tidak mengikut syariat. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, meninggalkan kewajipan adalah kufur dan dosanya lebih besar daripada melaksanakan larangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan dan Muhammad Izzal, nombor 306-9502. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung berkaitan dengan perbahasan hadis ini. Dan di dalam hadis ini ada menceritakan tentang penegasan larangan dalam melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh yang kita boleh ambil iaitu di dalam perang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang bermaksud, dan perangilah musuh di jalan Allah yang memerangi kamu, serta janganlah kamu berlebihan, kerana Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Di dalam kitab Muyassar menjelaskan bahawa perbuatan melampaui batas itu adalah seperti membunuh kanak-kanak, membunuh perempuan dan membunuh orang tua. Hal ini diharamkan di dalam Islam kerana ia bukan merupakan salah satu aturan dalam perang. Kita tidak seharusnya membunuh mereka, dan kita hendaklah membunuh musuh yang memerangi kita di jalan Allah. Dalam kitab ini juga menyebutkan bahawa Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bermakna kitab ini juga seiring dengan kata-kata Allah yang Allah telah turunkan. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Antara contoh yang kita boleh ambil, antara contoh lain yang kita boleh ambil seperti dari segi pemakanan. Dari segi pemakanan, janganlah kita mengambil makanan secara berlebihan ataupun mengambil makanan secara tidak teratur, iaitu makanan yang tidak berkhasiat. Hal ini dikatakan demikian kerana makanan yang tidak berkhasiat itu akan mendatangkan kemudaratan akan mendatangkan kemudaratan kepada kita, iaitu mendatangkan kepada penyakit. Jadi janganlah kita melampaui batas dan hanya sekadar cukup saja untuk diri kita. Seterusnya, di dalam hadis ini juga ada menyebutkan tentang larangan banyak bertanya. Hal ini sering terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW kerana pada waktu itu terdapat banyak hukum yang belum ditentukan hukumnya. Jadi pada masa kini janganlah kita banyak menanyakan soalan kepada perkara-perkara yang tidak disebutkan, kerana ia mungkin mendatangkan keraguan kepada kita. Sejurus itu menghasilkan syak dawasan ke dalam diri kita dan mungkin boleh mengatakan bahawa perkara haram itu menjadi halal. Dan Nabi Muhammad SAW berlaknat orang yang mengatakan perkara yang haram lalu dikatakan halal. Sabda Nabi Muhammad SAW, Inna a'zama muslimin jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrim min ajli mas'alatihi. Yang bermaksud, sesungguhnya orang muslim yang paling besar kejahatannya adalah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak haram lalu menjadi haram gara-gara pertanyaannya. Jadi dengan sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah kita menyimpulkan satu keraguan di dalam diri kita, kerana keraguan itu semestinya datang daripada syaitan. Jadi hendaklah kita sentiasa berwaspada dan akan perintah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi kesimpulan hadis ini, apa yang saya dapat rumuskan adalah, yang pertama, hadis ini mengajarkan kita supaya untuk sentiasa mentaati perintah Allah dengan melaksanakan kewajipan-kewajipan dan meninggalkan segala larangan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, batasan-batasan Allah yang telah Allah aturkan di dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita menandakan kasih sayang dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya, kerana Allah tidak mahu hamba-hambanya terjebak di dalam suatu kemudaratan. Dan akhir sekali, janganlah kita bertanya kepada sesuatu yang akan mendatangkan kemudaratan kepada kita, kerana sesungguhnya itu akan membuatkan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.